Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri video penjelasan saya tentang cara-cara beribadah di dalam penerbangan, di dalam kapal terbang. Antara soalan lazim yang saya dapat daripada video-video saya yang sebelum ini ialah bagaimanakah cara mengira waktu solat ketika dalam penerbangan. Saya dah kata tanya kepada juruterbang. Tetapi ada yang memberi feedback, yang memberi maklum balas. Pertama, juruterbang pun tak tahu. Nombor dua, telah pun tanya anak kapal. Anak kapal kata, we will get back to you, sir. Tunggu, tak mari balik pun. Atau yang ketiga, mereka sendiri malu-malu nak bertanya. Jadi mereka bertanya kepada saya, adakah cara lain? Adakah pilihan lain untuk mengira waktu solat di dalam penerbangan? Jadi dalam video ini saya akan menerangkan cara alternatif untuk mengira waktu solat ketika dalam penerbangan. Sebelum itu, disclaimer, saya seorang juruterbang bersama dengan Malaysia Airlines. Saya juga dalam pesawat Airbus A350 milik Malaysia Airlines yang saya bertugas dan memandunya. Cuma video ini adalah atas kapasiti peribadi. Berarti video ini saya buat sendiri. Jika ada apa-apa soalan, apa-apa kritikan, sila tujukan kepada saya. Bukan kepada Malaysia Airlines sebab mereka tidak tahu menahu tentang perkara ini. Dan apa yang saya jelaskan, baik dalam video ini maupun video-video lain, tentang cara beribadah dalam pesawat, ia tidak terhad kepada pesawat ataupun kapal terbang Malaysia Airlines saja, tetapi meluas kepada apa jua jenis pesawat, apa jua jenis syarikat penerbangan yang anda sedang terbang bersamanya. Okey, tentang cara alternatif untuk mengira waktu solat, alhamdulillah ada. Okey, ia sebuah aplikasi yang namanya Halal Trip. Halal Trip, perjalanan yang halal. Ia ada dalam aplikasi iOS, ada dalam aplikasi Android dan ada juga web base, yang ini kita menggunakan laman web. Jadi di rumah kita boleh menggunakan PC, laptop untuk merujuk kepadanya. Link kepada aplikasi ini saya bagi di kotak description. Okey, kalau dah ada, kenapa daripada awal saya tak cerita tentang aplikasi ini? Okey, sebab aplikasi ini saya tak terangkan daripada awal kerana ketepatannya ada kadang-kala sedikit kurang. Kenapakah berlaku kekurangan itu? Ia berlaku kerana aplikasi ini menjangkakan bahawa penerbangan anda daripada A ke B menggunakan jalan yang lurus, a direct track, ataupun dalam bahasa navigation, a great circle track. Padahal pada realitinya dan pada hakikatnya penerbangan itu ia bukanlah terus begitu, tetapi ada jalannya yang tersendiri. Mungkin kerana ruang udara, mungkin kerana mengelakkan angin kuat dan sebagainya, ya. Jadi ia sedikit kurang tepat berbanding kalau kita bertanya kepada juruterbang. Kerana juruterbang akan mengira waktu solat berdasarkan lokasi, berdasarkan arah penerbangan, berdasarkan ketinggian, berdasarkan kelajuan dan berbagai faktor lain yang melibatkan tentang waktu penerbangan dalam solat. Cuma jika dah tak dapat memperolehi waktu solat daripada juruterbang, boleh menggunakan perisian ataupun aplikasi Halal Trip ini. It is better than nothing. Ianya lebih baik daripada tidak ada langsung. Okey? Dan aplikasi ini sebenarnya bagus. Ia bukan sekadar menerangkan waktu solat, tetapi ia juga menerangkan masjid-masjid yang berhampiran di lokasi yang anda pergi. Ia juga menunjukkan arah kiblat dalam penerbangan. Ia juga menunjukkan tempat-tempat makanan yang halal di destinasi anda. Jadi ada banyak kelebihannya. Sila rujuk, ya. Okey, tentang menggunakan cara mengira waktu solat, saya akan tunjukkan. Cuma saya tak akan menggunakan handphone sebab kecil sangat pula nak tunjuk, nak ajar kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya akan menggunakan aplikasi di laptop, menggunakan website. Jadi saya akan alihkan kamera menghadap website untuk sama-sama kita belajar. Satu poin penting lagi, aplikasi ini memerlukan internet untuk mengira waktu solat itu. Dia memerlukan internet. Jadi anda hendaklah mengira waktu solat anda awal-awal sebelum penerbangan. Okey, kalau penerbangan anda ada internet, ada wifi connection, bagus. Tapi kalau tak ada, ataupun wifi connection tidak begitu laju ke apa ke, jadi yang lebih selamat ialah anda mengira lebih awal. Anda boleh kira lebih awal.
seminggu sebelum penerbangan anda, 2 minggu sebelum penerbangan, anda sudah boleh kira waktu solat. Jadi tak perlu last minute baru kira ya, sebab ia memerlukan internet. Dia tidak boleh mengira waktu solat tanpa internet. Baik, saya akan menunjukkannya. Kita alih kamera menghadap ke laptop saya ke laman web halaltrip.com. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di hadapan skrin anda sekarang ini ialah laman web halaltrip.com. Ia adalah laman web yang banyak manfaatnya, banyak info yang bermanfaat bagi kita umat Islam apabila travel, apabila bermusafir ke mana-mana negara lain. Kita boleh cari restoran yang halal, masjid, okey, dan aktiviti lain. Ia ada dalam bentuk laman web, macam seperti mana yang saya sedang guna sekarang ni, ialah web based, atau ada juga dalam bentuk aplikasi, baik untuk Android atau untuk iPhone, yakni iOS ya. Saya menggunakan laman web sebab ia lebih besar dan lebih sesuai untuk saya tunjukkan penggunaannya dalam video ini. Okey, jangan bimbang, halaltrip.com alamat URL. Alamat laman web ini saya ada bagi dalam kotak description. Mana kotak description itu? Sila exit video ini, tap pada tajuk, okey, keluar video ini, tap pada tajuk video, akan keluar satu kotak. Jadi dalam kotak itu ada informasi tambahan, termasuklah laman web bagi URL ini. Baik video ini mahupun video-video lain, jika anda tap pada tajuk, akan dapat informasi tambahan yang dimasukkan oleh orang yang membuat video tersebut. Okey, jadi fokus kita ialah kepada in-flight prayer time. Okey, in-flight prayer time. Klik di situ. Okey, kita masukkan departure dan juga arrival. Okey, iklan akan ada sebab ini laman web yang percuma. Katakan kita dari London Heathrow. Mana kita tulis ini London, L-O-N-D, dan akan keluar 3 lapangan terbang di London. Kita dari London Heathrow. Okey, kita masukkan tarikh dan masa. Okey, seperti yang saya katakan, kita boleh merancang ke hadapan. Tak perlu hari lepas baru nak masukkan. Macam hari ini saya buat video 26 September 2022. Katakanlah saya hendak merancang, nak tahu waktu solat untuk penerbangan saya pada 29 September 2022, dan kalau London Heathrow ke KL pukul 11 pagi MH3 berlepas pukul 11 pagi. Okey, dan arrival, okey, kita boleh tulis Kuala Lumpur, atau kalau kita tahu kod 3 hurufnya ialah KUL. KUL. Okey, Kuala Lumpur International, KLIA ya. Dan arrivalnya ialah pada esok harinya 30 hari bulan pukul 7 suku pagi. Okey, di sini ada change prayer calculation method. Tak mengapa, biarkan standard sahaja. Dan kita klik calculate. Okey. Lalu ditunjukkan di sini daripada London Heathrow ke Kuala Lumpur, iklan mesti ada. Okay, tempoh penerbangan 13 jam. Dia juga menerangkan sama ada di lapangan terbang itu ada tempat untuk kita melaksanakan solat atau tidak. Kalau di London Heathrow, dia panggil multi-faith prayer room. Dan ada, dia kata available. Nak tahu kat mana? View details. Di KLIA, KLIA kita tahulah ada surau, ada tempat makan halal. Nak tahu lebih lanjut, view details ya. Okey, seterusnya ialah gambar grafik ini, yang sebenarnya bagi saya sangat membantu. Okey, yang cerah ni ialah siang, ini dah petang, sini maghrib, ini malam, dan sini matahari sudah pun naik. Bulan ini menunjukkan penerbangan kita, dan ini ialah waktu-waktu solat. Jadi penerbangan daripada London Heathrow ke Kuala Lumpur MH3 yang berlepas pukul 11 pagi waktu London ke Kuala Lumpur, dalam keseluruhan penerbangan itu ada berapa waktu solat? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yang ni jangan kira sebab ini dikira di destinasi. Yang ini juga sebelum berlepas. Yang kat sini ni maknanya sudah berlepas. Jadi kita tahu awal-awal ada 5 waktu solat dalam penerbangan kita. Dan waktu-waktu solat ini ditunjukkan dalam bentuk, dalam kiraan waktu time at origin.
Okey, maknanya anda dari London, ini berdasarkan waktu London. Ini berdasarkan waktu destination anda. Yang ini waktu Malaysia. Okey, memandangkan anda dari London, kemungkinan besar jam tangan anda sudah pun set waktu London. Jadi anda boleh rujuk menggunakan waktu ini. Katakanlah menghampiri Kuala Lumpur International Airport, anda pun sudah tukar jam anda ke waktu Malaysia. Jadi anda boleh guna jadual di sini untuk waktu solat di Malaysia, khasnya waktu subuh. Okey. Kemudian ada pula informasi tentang arah kiblat. Interval setiap 1 jam. Bagi setiap 1 jam ditunjuk arah kiblat. Yang ni nanti saya tunjukkan bagaimana guna. Cuma poin penting di sini, okey, nota ya, notes. Yang number 1 ini tentang time at origin dan juga time at destination. Nota nombor 2 ni penting. Okey, nota nombor 2. Due to various factors, the accuracy of the calculated times can vary. As such, please consider beginning of the prayer time at least 12 minutes after the stated time, and the end of the prayer time at least 12 minutes before the stated times. Bermaksud, disebabkan oleh pelbagai faktor, ketepatan kiraan waktu boleh lari sedikit. Oleh itu, pertimbangkan untuk memulakan solat anda paling awal 12 minit selepas masuknya waktu, dan akhirnya waktu solat tersebut ialah 12 minit sebelum masuknya waktu solat yang seterusnya. Okey, saya cuba jelaskan dengan gambar ini. Katakan asal di sini 1.51 petang waktu London. Maka kalau kita nak solat awal waktu, bagus, kita lewatkan sedikit 12 minit. Maknanya 1.51 kita campur 12 minit, jadi ia 2.03 petang. Okey, 2.03 petang barulah kita laksanakan solat asar dan maghrib. Katakan kita terpaksa melewatkan solat asar kita tersebut, paling-paling lewat macam mana? Okey, kita kena solat sebelum masuknya waktu maghrib kan? Sebelum masuk maghrib 3.39, kita tolak 12 minit. Jadi 3.27. 3.27, dan kita pun perlu masa untuk melaksanakan solat. Maknanya paling lewat kita solat lebih kurang 3.15 ataupun 3.20 petang. Kenapa ada buffer 12 minit ni sebelum selepas? Seperti yang saya katakan, laman web ini ataupun aplikasi ini apabila ia mengira waktu solat, ia mengira berdasarkan jalan yang lurus ataupun Great Circle Track. Seolah-olah penerbangan itu direct terus saja daripada point A ke point B, daripada origin ke destination. Padahal yang benarnya ketika dalam penerbangan ia boleh saja ke kiri sedikit, ke kanan sedikit, ia bukan terus 100%. Maka sebab itulah adanya buffer 12 minit itu untuk mengambil kira jalan yang sedikit berbeza daripada jalan yang terus, jalan yang direct saja. Okey, kemudian di sini juga melalui gambar grafik ini, kita juga dapat merancang dan kita dapat mengetahui ada berapa waktu solat dalam penerbangan kita. Kita juga dapat merancang sama ada solat tersebut kita dapat laksanakan secara berdiri menghadap kiblat atau secara duduk atau macam mana. Okey. Maksud saya, okey, katakan penerbangan berlepas pukul 11 pagi. Zuhur masuk 12.03, kalau campur 12 minit jadi 12 suku. Okey, tetapi bagi kebanyakan syarikat penerbangan, apabila saja berlepas akan ada in-flight service atau perkhidmatan menyediakan makanan dan minuman bagi semua penumpang. In-flight service ni lazimnya antara 2 hingga 3 jam. Jika penerbangan itu penuh, servisnya pun macam-macam, 3 jam lah, okay? Purata 3 jam. Okey, dalam masa in-flight service tersebut, anak-anak kapal, pramugara, pramugari sibuk menyediakan makanan, minuman. Jadi semua ruang-ruang kosong yang ada, berhampiran pintu, berhampiran dapur mereka yang disebut sebagai galley area, sibuk mereka menggunakannya. Jadi kalau anda sebagai penumpang bertanya, boleh tak saya nak solat? Ada tak tempat yang khas untuk saya solat?
kemungkinan besar mereka akan kata, tak dapatlah tuan, kami sedang sibuk buat servis dan kami menggunakan tempat tersebut. Okey, tak mengapa sebab anda tahu anda ada masa sehingga pukul 3 suku petang untuk melaksanakan solat. Jadi jangan bimbang, kita biarkan dulu mereka buat servis. Tadi saya kata 3 jam kan? So daripada pukul 11 sehingga pukul 2 mereka akan sibuk. Selepas pukul 2 tu kita cuba tanya balik. Kita tahu kita ada masa lagi ni. Kita tahu ada masa, lebih kurang pukul 2, kita tengok mereka pun dah mula habis kerja, dah mula mengemah. Kita tanya balik, ada tak ruang untuk saya nak solat? Kalau ada, boleh. Kalau mereka kata, tunggu kejap cik, kami masih belum habis kerja lagi, belum habis lagi mengemas. Kita pun, tak apa, ada masa lagi. Tapi kita tunggu. Kalau katakanlah dah pukul 3 suku tadi kan, 3 suku petang waktu London, tengok-tengok masih tak dapat lagi nak laksanakan solat. Okey, jika tak dapat nak laksanakan solat secara berdiri, secara menghadap kiblat, kita beralih kepada plan B. Plan A memang solat seperti biasa, menghadap kiblat dengan segala pergerakannya, qiyam, rukuk, sujud. Plan B ialah kita solat di tempat duduk kita sendiri, di kerusi kita sendiri, disebabkan tak ada tempat solat yang sesuai untuk kita. Jadi kita boleh saja tunggu. Di sini kita niat awal-awal. Zuhur ni nanti saya buat jamak takhir. Tunggu. Nampaknya tak dapat solat. Okey, di sini dah dekat pukul 3 suku. Kita boleh beralih kepada plan B, yang ini solat secara duduk. Okey, jadi kita solat Zuhur dan Asar jamak takhir, juga qasar menjadi 2 rakaat, dan kita solat secara duduk kerana tidak ada tempat untuk solat. Tapi lazimnya 3 jam pertama mereka sibuk. Kemudiannya di sini akan ada ruang untuk kita solat seperti biasa. Maksudnya seperti biasa di sini menghadap kiblat dan juga dapat berdiri, dapat rukuk, sujud. Okey, katakanlah kita solat pukul 2.30. Pukul 2.30 ni kiblatnya arah mana? Okey, lazimnya boleh tanya kepada juruterbang ataupun ada skrin yang boleh menunjuk arahnya. Kalau tak ada informasi langsung, kita tengok kepada gambar di sini. Lebih kurang pukul 2.30, antara pukul 2 hingga pukul 3, arah kiblat ialah seperti ini, daripada hidung kapal terbang. Jadi kita pun tahu arah kiblat di mana. Okey, seterusnya nak solat maghrib dan isyak, kita boleh jamak juga. Okey, katakan kita nak solat di sini, anak-anak kapal pun berehat, tidak ada in-flight service yang diadakan. Jadi kita insya-Allah akan dapat laksanakan solat di tempat solat, dan kita dapat solat dengan berdiri, rukuk, sujud seperti biasa ya. Okey, katakan kita solat pukul 5 petang. Jamak takhir maghrib dengan isyak pukul 5 petang waktu London. Pukul 5 petang, arah kiblatnya begini, arah kiblatnya. Seterusnya kita nak solat subuh pula. Solat subuh katakan di sini kita sudah pun menukar jam kita ke waktu Malaysia, dah nak sampai Malaysia. Subuh masuk 6.11 pagi. Tadi seperti mana nota tu kita baca, disuruh kita tambah lagi 12 minit, menjadilah ia 6.23. Okey, 6.23 waktu mendarat 7 suku. Lazimnya anak kapal sibuk sedang mengemas kapal untuk bersiap sedia menghadapi pendaratan. Kalau kita tanya tempat solat, kemungkinan besar tak dapat juga sebab mereka sedang sibuk mengemas dapur mereka apa semua tu. Okey, tak apa, kita tanya saja. Kalau tanya, bagus, dapat solat seperti biasa. Kalau tak boleh, kita beralih kepada plan B dan solat duduk di kerusi. Kalau kita dapat solat berdiri menghadap kiblat, di manakah arah kiblatnya itu? Katakan kita solat pukul 6.30. 6.30 waktu Malaysia, arah kiblat begini. Ya. Jadi inilah, dengan adanya gambar ini kita dapat merancang lebih awal. Kita dapat tahu pertama sekali ada berapa waktu solat dalam penerbangan kita. Kita juga dapat tahu siangnya bila, maghribnya bila, malamnya bila. Kemudiannya kita juga dapat merancang sama ada dapat solat secara berdiri ataupun terpaksa solat secara duduk. Okey, katakan kalau kita tak ada gambar rajah ni, kita tak ada grafik ini. Sini pukul 12 kita dah tanya anak kapal untuk solat.
untuk tempat solat. Mereka kata, tak dapatlah encik, tak dapatlah puan, kami sedang sibuk buat kerja, boleh tunggu sekejap ke sampai kami habis kerja? Disebabkan kita tak ada gambar ni, kita pun panik. Alamak, nanti tak sempat nak solat ni. Tak tahu maghrib bila, kita pun solat secara duduk. Padahal boleh saja tunggu, sebab kena ingat ya, kita hendaklah berusaha untuk solat menghadap kiblat daripada awal sehingga akhir, daripada salam hingga takbir, dengan semua pergerakan-pergerakannya, qiyamnya, rukuknya, sujudnya, duduk antara dua sujud, tahiyat, semua itu hendaklah kita lakukan dengan sepenuhnya, melainkan benar-benar tak boleh, sama ada kerana tidak ada tempat untuk solat, ataupun keadaan bergoncang-goncang sehingga kita terpaksa solat duduk, atau kapal terbang itu kecil dan memang tak ada tempat untuk solat, seperti Boeing 737, Airbus 320 atau ATR 72. Yang kapal kecil-kecil itu memang tak ada tempat nak solat. Tapi kalau kapal terbang yang besar-besar seperti Airbus 330, 350, 380, Boeing 777, Boeing 787, okey, ada tempat solat. Cuma kadang-kadang anak kapal sedang sibuk dengan perkhidmatan mereka, jadi kita tak dapat solat di situ. Tetapi dengan merujuk kepada jadual ni, kita boleh merancang. Okey, tak apa, bagi mereka buat kerja dulu. Nanti di sini ni akan ada ruang untuk saya solat, jadi saya boleh tangguhkan dulu. Saya niatkan awal-awal untuk melaksanakan secara jamak takhir. Okey, jadi awal-awal kita boleh plan. Okey, jadi inilah yang saya nak tunjukkan daripada laman web ini. Arah kiblat, nota yang nombor 2, ini penting. Okey, jadi boleh guna laman web, boleh juga muat turun untuk Android dan juga iOS. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ia memerlukan internet. It cannot calculate the prayer time without an internet connection. So you must have internet connection to calculate, and please do it earlier. Kenapa earlier? Sebab kalau lambat-lambat nanti dah masuk kapal baru nak kira, setengah-setengah syarikat penerbangan, setengah-setengah kapal ada internet, setengahnya tak ada, setengahnya ada tapi connectionnya slow. Okey, jadi boleh kira lebih awal. Dan kadang-kadang, bukan selalu, kadang-kadang saya dapati servernya pun hang. Jadi kalau kita dah dapat kira lagi awal, kalau hari itu hang, kita boleh cuba esok pula kan. Dan keputusan kiraan ini kita boleh save, kita boleh buka account, save sini, kita boleh export sebagai PDF, dan ataupun boleh email pada diri sendiri untuk mudahkan rujukan ketika hari penerbangan itu sendiri ya. Jadi ada beberapa option. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang saya nak tunjuk tentang laman web ini sebagai kaedah alternatif untuk mengetahui waktu solat dan arah kiblat. Kaedah primary, kaedah paling utama ialah bertanya kepada juru terbang. Tetapi jika tak dapat memperolehi informasinya daripada mereka, inilah laman web yang dapat membantu. Okey, jadi laman web ini juga ada banyak informasi yang lain. Okey, dan kalau dapat menghubungi mereka, ucapkanlah terima kasih. Dan kalau anda pun nak berkongsi adanya lokasi masjid, ada lokasi restoran yang halal di destinasi tersebut, sebab ini sama-samalah kita berkongsi informasi kan, dialu-alukan juga. Jadi tuan-tuan, ini yang saya nak tunjukkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.